Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mula hari ini tafsir surah Al-Zalzalah dan saya akan mengupas surah ini berasaskan kepada tafsir Al-Jalalain yang ada di hadapan saya, dan itu asasnya lah. Kemudian saya akan tambah apa yang perlu untuk menambahkan kepahaman kita tentang maksud surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah yang selalu kita baca dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat surah Al-Zalzalah mengandungi 8 ayat dan surahnya ke-99 dalam turutan surah-surah dalam Al-Quran Al-Karim. Ada dua riwayat tentang surah ini. Riwayat daripada Ibn Abbas mengatakan ia Madaniyah, dan riwayat daripada Qatadah. Ibn Abbas dan Qatadah meriwayatkan ia surah Madaniyah, dan Ibn Mas'ud, riwayat daripada Ibn Mas'ud mengatakan surah Al-Zalzalah adalah Makkiyah. Surah ini mempunyai banyak kelebihan dalam Al-Quran yang selalu kita baca. Antaranya hadis riwayat Ibn Abbas, qala Rasulullah SAW, Iza zulzilatil ard ta'dilu nisfal Qur'an, qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an, qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Qur'an. Kata Rasulullah SAW, surah Iza zulzilatil ard sama dengan separuh daripada Al-Quran. Qul huwallahu ahad sama dengan 1/3 Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun sama dengan 1/4 daripada Al-Quran. Itulah kelebihan yang ada pada surah Al-Zalzalah. Bacaannya menyamai dengan membaca separuh daripada Al-Quran. Kita tengok satu persatu maksud ayat-ayat dalam surah ini. Iza zulzilatil ard, apabila digoncangkan bumi ini dengan goncangannya yang dahsyat. Dalam ajaran lain disebut hurrikas liqiyamis sa'ah, digoncang bumi kerana berlakunya kiamat. Kita menjadi satu akidah kita akan berlakunya hari kiamat, dan kiamat itu satu kejadian, satu peristiwa yang sangat besar yang akan dihadapi oleh manusia, sebagaimana disebut dalam ayat Al-Quran surah Al-Hajj, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatis sa'ati syai'un azim. Surah Al-Hajj ayat pertama. Wahai manusia, takutilah akan Tuhan kamu, sungguhnya zalzalah, goncangan hari kiamat itu, syai'un azim, satu perkara yang sangat besar. Jadi ayat zulzilatil ard, idza zulzilatil ard, digoncang bumi. Kemudian dalam ayat Al-Hajj, surah Al-Hajj, inna zalzalatis sa'ah, goncangan itu, goncangan hari kiamat itu sangat besar. Dan dalam ayat yang lain, surah Al-Insyiqaq, disebut tentang keadaan bumi, wa idzal ardu muddas wa alqas ma fiha wa takhallas, dan apabila bumi muddas, diratakan, wa alqas ma fiha wa takhallas, dan kandungan bumi itu alqas, dibawa keluar, wa takhallas, menjadi kosong. Jadi ayat idza zulzilatil ard,
apabila digoncang bumi dengan segoncang-goncangnya. Itu merujuk kepada berlakunya hari kiamat, dan itu adalah satu peristiwa yang sangat besar. Dalam hidup kita sekarang ini pun kita sentiasa tengok gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Sebenarnya apa yang berlaku itu sangat kecil jika nak dibandingkan dengan goncangan bumi pada hari kiamat yang disebut iza zulzilatil ard wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Akhrajat al-ard athqalaha, bumi wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi akan mengeluarkan kandungannya. Kunuzaha wa mautaha fa alqasaha ala zahriha, kata Jalalain, sahibul Jalalain, tuan kita Jalalain. Maknanya bumi itu mengeluarkan kunuzaha, kandungannya, segala apa yang ada dalam perut bumi. Wa mautaha, dan yang orang mati daripada dulu sampai akhir dikeluarkan daripada perut bumi. Fa'alqasha ala zahriha, kata tuan pengarang Jalalain, lalu dikeluarkan ala zahriha, di muka bumi ini. Jadi semua pada hari itu, semua kandungan dalam perut bumi akan dikeluarkan, dimuntahkan keluar oleh bumi. Itulah gambaran goncangan yang kuat yang disebut dalam ayat yang pertama, iza zulzilatil ard. Ini merujuk kepada berlakunya hari kiamat. Dalam hadis riwayat dan hadis Muslim ada disebutkan, hadis riwayat Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, pada hari itu taqiul ard aflaz akabidiha amsal al-ustuwan min az-zahabi wal fiddah. Pada hari itu bumi akan memuntahkan kandungan yang ada dalam bumi seperti ketul-ketul emas dan perak. Fayajil qatil fayaqul, maka marilah orang yang membunuh, kalau masa hidup atau dunia dia seorang pembunuh, fayaqulu fi hadza qutiltu, aku dibunuhkan kerana ni lah, kerana emas, kerana harta yang ada dalam perut bumi ni. Wa yaji'ul qatil, dan orang yang dipotong tangannya, orang yang memotong silaturrahim, fayaqul fi hadza qata'tu rahimi, kerana ni juga aku memotong silaturrahim, kerana harta. Wa yaji'us sariqu fayaqul, kemudian pencuri pula mari dan dia berkata fi hadza qut'as yadi, kerana ni juga aku dipotong tangan kerana dilaksanakan hudud di atas dunia. Artinya semua itu pembunuh, orang yang memutuskan silaturrahim, orang yang mencuri, semua itu kerana apa? Kerana harta semua. Dan harta itu sekarang telah diluahkan, telah dimuntahkan balik oleh bumi pada hari tersebut. Summa yad'unahu fala ya'khuzuna minhu, summa yad'unahu fala ya'khuzuna minhu syai'a. Kemudian mereka itu meninggalkan semua, tak nak dah pada hari kiamat. Marilah harta banyak mana pun dimuntahkan daripada bumi, perut bumi, emas, perak. Pada hari itu yad'unahu, mereka itu tinggal, tak nak ambil dah. Fala ya'khuzuna minhu syai'a, mereka itu tidak ambil apa pun daripada perut bumi yang dimuntahkan itu. Ini gambaran apa yang berlaku pada hari berkenaan bumi bergoncang dan dimuntahkan segala apa ada yang ada dalam bumi. Kemudian ayat seterusnya, waqal insan al-kafir waqal insan ma laha, dan berkatalah manusia ma laha, mengapa bumi jadi begini. Jadi dalam tafsir Jalalain disebut al-insan di sini al-kafir bil ba'si, orang kafir, orang yang mengkufurkan tentang hari kebangkitan. Malaha, maka dia kata apa benda pula ni, ingkaran litilkal halati, kerana dia ingkar akan kewujudan hari berkenaan, dia tak terima berlakunya hari kiamat. Jadi bila berlaku goncangannya, qala al-insan wa qala al-insan malaha, orang kafir kata apa benda ni, semua ni masih lagi nak mengingkari akan hari kiamat. Jadi itulah yang berlaku pada hari kiamat. Dalam surah lain disebut, dalam surah Ibrahim ayat 48 ada disebut, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari itu ditukar bumi, bukan bumi ni lagi dah. Was samawat, begitu juga dengan langit. Wa barazu lillahil wahidil qahhar, dan mereka itu menzahirkan bagi Allah yang Maha Esa dan Maha kuat.
Jadi satu ayat pertama menyebut tentang goncangan. Ayat kedua menyebut tentang dimuntahkan segala benda yang ada dalam bumi. Dan ayat ketiga menyebut tentang pengingkaran orang kafir tentang apa yang berlaku. Yauma idzin tuhaddisu, ayat seterusnya, ayat keempat, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Yauma idzin, pada hari itu, tuhaddisu akhbaraha, tukhbiru bima umila 'alaiha min khairin wa syarrin. Pada hari itu bumi akan bagi tahulah apa yang dilakukan oleh manusia daripada perkara yang baik dan perkara yang tidak baik. Jadi pada hari itu akan terdedah semua. Apa yang baik yang kita buat, maka akan didedahkan. Apa yang tak baik, yang syar yang dilakukan oleh manusia, akan juga didedahkan pada hari tersebut. Walaupun apa yang dilakukan itu benda yang kecil, tapi juga akan dizahirkan sama ada baik ataupun buruk. Dalam hadis Al-Bukhari ada sebut riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, la yasma'u sautal muazzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumul qiyamati. Dan tidak didengar suara, tidak ada jin yang mendengar suara muazzin, dan begitu juga manusia yang mendengar suara muazzin, wala syai'un, sesuatu yang lain yang mendengar suara muazzin, illa syahida lahu yaumul qiyamah. Dan semua itu akan menjadi saksi, akan naik saksi pada hari kiamat. Dia akan jadi saksi, muazzin fulan bin fulan telah melakukan azan dan sebagainya. Jin yang dengar, manusia yang dengar, semua itu akan diceritakan pada hari tersebut. Itu perkara yang baik. Perkara yang jahat pun akan diceritakan pada hari tersebut. Inilah gambaran apabila berlakunya hari kiamat, segala-galanya akan didedahkan sama ada perkara yang baik atau perkara yang tidak baik. Ayat yang kelima, bi anna rabbaka awha laha. Kerana sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan ay amraha, rabb bi anna rabbaka awha laha, bahawasanya Tuhan kamu telah menceritakan, telah memerintahkan sedemikian itu kepadanya. Dalam hadis yang lain disebut, tashhadu ala kulli abdin aw amatin bi kulli ma amila ala zahriha, akan menjadi saksi ke atas setiap hamba lelaki dan hamba perempuan, bi kulli ma amila ala zahriha, dengan semua benda yang dilakukan di atas muka bumi ini. Artinya tidak ada satu perkara yang akan terlepas daripada penceritaan ini. Semua pihak akan naik saksi tentang apa yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Kerana pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Pada hari ini, yauma idzin yasdurun nas yansarifun min mawqifil hisab. Mereka itu akan keluar min mawqifil hisab, di padang mahsyar, untuk melihat, untuk menghadapi yaumul hisab, hari kira-kira. Ashtata mutafarrikin fa akhirun zatal yamin ila al-jannati wa akhirun zatal shimal ila an-nar. Mutafarrikin, berpuak-puak. Pada hari itu manusia yang keluar berpuak-puak. Hak yang mengambil surat sebelah tangan kanan akan dibawa ke syurga, dan yang mengambil surat sebelah tangan kiri akan dibawa ke neraka. Yauma idzin yasrun nas ashtata liyuraw a'malahum, supaya diperlihatkan kepada mereka itu amalan mereka itu, ai jazaaha minal jannati awin nar, balasannya sama ada akan dibawa ke syurga ataupun ke neraka. Jadi kesudahan hidup manusia ini akan sampai ke situ, dan ini bukan kesudahan lagi. Ini baru peringkat kira-kira, baru peringkat untuk ditentukan manusia ini akan ke syurga ataupun ke neraka. Jadi mereka yang zatul yamin akan dibawa ke syurga, dan mereka yang zatul shimal, yang ambil surat sebelah tangan kiri, akan dibawa ke neraka. Supaya pada masa ini liyuraw a'malahum, manusia keluar pada hari itu ashtata liyuraw a'malahum, supaya diperlihatkan amal mereka itu, balasannya pada hari ini. Mereka akan tahu kamu balasannya pada hari ini akan dibawa ke syurga,
dan kamu balasannya pada hari ini akan dibawa ke neraka. Jadi semua itu berasaskan kepada amal ibadat yang mereka lakukan di atas dunia ini, dan hari itulah hari perkiraannya yang dimaksudkan dalam ayat dalam surah ini. Dalam surah Maryam ayat 85 dan 86 Allah berfirman, yauma nahsyurul muttaqin 'alal rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Pada hari itu nahsyurul muttaqin, kami himpunkan orang-orang bertakwa ilal rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nasuqul mujrimin ila jahannam wirda, dan kami bawa para mujrimin, orang-orang yang melakukan dosa, ila jahannam wirda, ke neraka jahannam, wirda, dalam keadaan mereka itu dahaga. Jadi inilah gambaran yang berlaku, dan banyak dalam ayat Al-Quran yang menceritakan tentang hal ini. Apa yang disebut dalam surah ini adalah satu ayat saja, dan di sepanjang dalam surah-surah lain dalam Al-Quran pun disebut perkara yang sama, akan adanya hari penentuan, hari yang manusia akan dihimpunkan pada hari kiamat, dan di situ ditentukan mereka itu akan dibawa ke syurga ataupun ke neraka. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Ali Imran ayat 30, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari kamu akan melihat, tajidu kullu nafsin, setiap manusia akan melihat, ma 'amilat min khairin, apa yang dilakukan daripada kebaikan, dia akan lihat daripada mahdara, wa ma'amilas min su'in, dan apa yang dilakukan daripada perkara-perkara jahat, tawaddu, mereka akan rasa suka, lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, antara dia dan antara amal jahat itu amadan ba'ida, satu tempoh yang jarak yang jauh, sebab dia tak nak lakukan perkara yang jahat tersebut, perkara yang tidak baik tersebut. Jadi pada hari inilah juga dalam ayat ini sebut tentang manusia akan lihatlah apa yang baik dia lakukan dan apa yang jahat dia lakukan. Jadi banyaklah ayat Al-Quran yang merujuk kepada perkara yang sama yang disebutkan dalam surah ini, dan ini semua memberi keyakinan kepada kita orang Islam akan bahawasanya hari kiamat itu benar-benar akan berlaku, dan begitulah gambarannya. Bumi akan bergoncang, perut bumi akan mengeluarkan apa yang ada dalam perutnya, dan manusia akan dibawa pada hari itu sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sesiapa yang melaksanakan ataupun melakukan ibadat, melakukan kebaikan seberat zarrah pun, nescaya dia akan melihat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang para baik dia akan lihatnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan sesiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, nescaya dia akan melihat balasannya itu. Jadi ini penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Manusia ni akan melihat sebesar mana pun amalan yang dia buat, sama ada baik ataupun tidak baik, sebesar mana pun dia akan dapat ganjarannya daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Dalam dua ayat terakhir ini, anda disebut dalam hadis Rasulullah SAW sebab nuzulnya ayat ini, iaitu kisah dua orang lelaki, ketika mana dia sedang memakan makanan yang disukanya. Jadi mari seorang peminta sedekah. Kemudian dia anggap sedekah dia tu, dia kalau nak bagi tamar, nak bagi buah pala pun dia rasa kecil sedekah tu. Kemudian dan seorang lelaki yang lain pula, dia mengambil ringan tentang dosa-dosa yang kecil seperti bohong dan ghibah dan nazrah itu melihat pada perkara tidak baik. Jadi satu lelaki yang memandang remeh kepada perkara kecil yang dilakukan dari segi ibadat, seperti berzekah dengan buah tamar contohnya, bagi dia itu kecil. Jadi untuk dapat pahala di akhirat pun
tak berapa dapat sebab kecil sangat bagi dia. Satu pihak lagi melakukan dosa yang kecil dan bagi dia kecil sangat dosa kalau tak ada kesannya pada hari akhirat. Sebab dia kata janji Allah ni untuk neraka ni untuk benda-benda besar, untuk dosa-dosa besar. Janji syurga ni untuk ibadat yang besar. Jadi malu turunlah ayat ini untuk memberi penegasan, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat amal yang baik walaupun sedikit, dia akan melihatnya, dan siapa yang buat amal yang tidak baik walaupun kecil, juga dia akan dapat balasannya di hari akhirat. Ini penegasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang amalan atas dunia ini sebesar mana dan sekecil mana pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ittaqun nar walau bisyakki tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin tayyibatin. Takutilah kamu akan neraka walaupun dengan bersedekah secebis buah tamar. Faman lam yajid, tapi kalau dia tak ada secebis buah tamar, fa bi kalimatin tayyibatin, maka dia boleh sedekah dengan perkataan yang baik. Artinya dalam hadis ini walaupun secebis buah tamar itu boleh mengelak dia daripada api neraka. Dan sekalipun dengan satu kalimah yang baik, yang kecil sahaja dilakukan, itu pun sudah dapat mengelakkan dia daripada mendapat azab di hari akhirat. Oleh itu jangan memandang ringan. Kita sebagai Muslim tidak boleh memandang ringan tentang ibadat yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan. Ada perkiraannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walau sekecil manapun ibadat itu, kebaikan itu, walau sekecil manapun kejahatan dan dosa yang dilakukan itu. Jadi inilah secara keseluruhan kandungan kepada surah Al-Zalzalah, surah yang sangat besar ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bagi membacanya, dan surah walaupun sangat pendek tetapi mempunyai kandungan yang sangat besar kepada manusia untuk kita hayati dalam hidup kita ini. Dalam hadis dalam ayat ini ada 2-3 perkara lah yang kita boleh, dalam surah ini ada 2-3 perkara yang kita boleh simpulkan. Yang pertamanya, satu, amaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Jadi antara tanda-tanda kiamat yang boleh kita ambil yang ditunjukkan dalam surah ini ialah al-zalzalah, goncangan asyadidah, goncangan yang kuat bagi bumi ini. Ini adalah merupakan tanda kiamat, dan bumi akan mengeluarkan apa-apa dalam perutnya. Orang yang dah mati akan keluar balik, mayat-mayat yang ada dalam bumi akan keluar balik. Dan ada pandangan ulama ini berlaku merujuk kepada tiupan sangkakala yang pertama, an-nafkhatul ula, sangkakala yang pertama. Dan kemudian ketika dan apabila zalzalah itu merujuk kepada tiupan sangkakala yang pertama dan keluarnya tarjufu pada sangkakala yang kedua, maka ketika itu akan dikeluarkan perut bumi itu, orang yang mati daripada perut bumi akan dikeluarkan. Jadi ini dua tafsir kepada maksud al-zalzalah di sini dengan dikeluarkan oleh perut bumi itu. Jadi ada mengatakan maksud zalzalah di sini ialah nafkhatul ula, tiupan yang pertama, dan pada tiupan yang kedua maka yang dari perut bumi ini akan bangun, orang mati akan hidup balik seperti orang baru beranak lah, hidup balik. Itu berlaku pada tiupan yang kedua. Jadi pasal tiupan yang pertama zalzalah, dan bumi akan buat keluar segala benda di atas di dalam perutnya, dan pada tiupan yang kedua ketika itu manusia dibangkitkan semula. Kemudian yang keduanya yang kita boleh ambil pengajaran daripada surah ini ialah kekecohan yang berlaku kepada manusia ketika berlakunya zilzal tersebut. Masa itu akan berlaku zalzalah, mungkin kalau kita nak gambarkan, berlaku goncangan ni macam gempa bumi, macam gunung berapi, segala benda yang kita lihat sekarang ini akan berlaku.
laut berombak besar dan sebagainya, maka ketika itu kita boleh bayangkan kedudukan manusia yang menghadapi situasi itu, yang tentunya dalam situasi yang sangat buruk, sangat berat untuk dihadapi oleh manusia. Tapi itulah yang akan manusia hadapi pada hari zalzalah ini, pada hari zalzalah. Dan manusia ketika itu tanya-tanya, akan tertanya apa yang berlaku ni, semua berasa pelik. Dan kalau disebut dalam tafsir Al-Jalalain, yang waqal insanu malah, itu merujuk kepada orang kafir yang untuk tanya berasa pelik, tak pernah berlaku benda ni, dan dia cuba engkar itu adalah hari kiamat. Kemudian yang ketiganya, dalam surah ini juga menceritakan tentang bumi pada hari tersebut akan menceritakan apa-apa yang dilakukan manusia daripada perkara baik dan perkara jahat. Jadi Al-Asbahani dia menghuraikan maksud tahdisul ard, bagaimana bumi bercakap, tuhaddisul, macam mana bumi bercakap itu maksud, apa maksudnya. Jadi Abu Muslim Al-Asbahani mengatakan pada hari tersebut akan nyata bagi setiap orang akan balasan amalannya, maka seolah-olah bumi yang bercakap bagi tahu kamu buat benda ni semasa di atas dunia. Jadi itu sebagian dihuraikan oleh Al-Asbahani, maksud bumi bercakap ialah pada hari itu semua akan ternyata perkara yang baik dan perkara yang jahat yang dilakukan oleh manusia. Jadi itulah 3 pengajaran yang kita boleh ambil, antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah Az-Zalzalah ini, yang menceritakan tentang kegoncangan yang berlaku pada hari tersebut. Jadi saya rasa dengan itu kita boleh saya mengakhiri huraian secara ringkas kepada tafsir kepada ayat surah Al-Zalzalah ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita ambil daripada pengajian kita pada hari ini. Kemudian mungkin saya nak kongsi satu hadis Rasulullah SAW sebagai mengakhiri tafsir surah Al-Zalzalah ini. Dalam hadis yang lain Rasulullah ada menyebutkan riwayat Rabi'ah Al-Juraish, Rasulullah bersabda, tahaffazu minal ardi fa innaha ummukum, berwaspadalah kamu daripada bumi, sebab bumi ini bila digoncang. Wa innahu laysa min ahadin amilin 'alaiha khairan aw syarran illa wa hiya mukhbiratun bihi, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang melakukan amalan baik atau amalan buruk di atasnya, melainkan dia akan menceritakan jua. Jadi bumi ini akan bercerita. Jadi buat jaga-jagalah semasa hidup atas bumi ini. Fa innaha ummukum, seolah dia ibu kamu. Jadi apa kita lakukan atas muka bumi ini, kata Rasulullah, dia akan bercerita balik kepada kita, sama ada kita akan melakukan perkara baik ataupun perkara jahat di atas muka bumi ini. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, surah Al-Adiyat, surah yang ke-100 dalam Al-Quran. Al-Adiyat maksudnya kuda perang yang berlari kencang. Al-Adiyat. Dalam perbincangan para mufassirin tentang surah ini, ada riwayat daripada Muqatil, Rasulullah SAW telah menghantar satu kumpulan tentera untuk berjihad ke satu tempat. Kemudian setelah dihantar, setelah lama menunggu, tak dengar cerita khabar tentera ini apa jadi. Lalu orang munafikun mendendangkan, qutilu jami'an, mereka ini telah dibunuh semua dah, mati belaka, kata golongan munafikun. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah ini, wal 'adiyati dhabha, kerana nak menafikan perkataan munafikun yang mengatakan tentera yang dihantar oleh Rasulullah ini telah pun dibunuh semuanya. Jadi tentera itu sebenarnya bukan dibunuh, tetapi mereka
terlewat dalam menghantar berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia turun ayat ini, surah ini untuk menceritakan tentang kedudukan tentera berkenaan. Jadi ayat dalam satu hadis Rasulullah SAW tentang As-Suyuti ada menyebutkan hadis iza zulzilat ta'dilu binisfil Quran wal 'adiyati ta'dilu binisfil Quran. Surah Zulzilat yang kita baca, iza zulzilat sama dengan separuh Quran, wal 'adiyat pun sama dengan separuh Al-Quran. Itu kelebihan atau fadilat yang ada pada surah Al-'Adiyat. Jadi kita baca surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a wa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Surah yang selalu kita baca dalam solat kita. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang dengan kuatnya. Wal 'ad dhabha wal al khailu ta'du fil ghazwi wa tasbahu. Itu tafsir jalan lain. Kuda ta'du fil ghazwi, yang memerangi musuhnya. Dhabha huwa sautu ajwafiha idza adas. Jadi suara berlari ni kencang dengan keluar suara kuda yang kita boleh fahamlah. Kuda ni bila dia berlari yang keluar pula suara daripada tengkuknya, daripada mulutnya yang kuat, berlari pun kuat dengan termengah-mengah, tekuk terengah-rengah, ataupun kita nak terjemah macam mana, dajjah, tapi suara yang keluar sambil dia berlari dengan kencang itu. Fal muriyati qadha, dan maksudnya fal muriyati qadha, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku di kakinya. Fal muriyat yakni al khailu turin nar. Jadi kuda bila dia berlari kencang, tapak kaki dia ni bila dia bersentuh terpijak batu dan sebagainya, maka dia keluar api, percikan api. Jadi qadha bihawafirha idza saras fil ardi zatal hijrati bil laili. Jadi pada waktu malam bila kuda ni dia dengan berlari yang kencang dan terpijak atas batu, maka keluarlah api. Itu maksud fal muriyas. Fal muriyas maksudnya kuda yang mengeluarkan api di kakinya. Al khail turin nar, yang mengeluarkan api. Qadha di kakinya, sebab bila dia terpijak batu, maka di waktu malam, maka begitulah akan jadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia qasam, dia bersumpah dengan kuda yang berlari yang kuat ini, demi kuda, dan demi kuda yang berlari kuat, kuda yang mencetuskan api di kakinya, fa asarna bihi naq'a, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Fa asarna bihi ay hayjana bihi bimakani aduwwihin aw bizalikal waqt naq'a ubaran bisyiddatin harakashunna. Itulah tafsir jalan lain. Jadi kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Setakat ini kita boleh ambil pengajaran daripada 3 ayat yang pertama ini, iaitu daripada sumpah yang Tuhan bersumpah dengannya, wal 'adiyas fal muriyas fal mughirati subha, dan yang menyerang di waktu pagi, fa'asar, dan kesannya fa'asarna bihi naq'a, dan kuda yang menerbangkan debu. Fa'asarna bihi naq'a, maka ia menerbangkan debu. Jadi oleh kerana kuda tadi dengan kencang berjalan dan kencang menyerang musuh, maka dia menerbangkan debu. Fa'asarna bihi naq'a, maka dia ialah kita boleh memahami kuda kalau di padang pasir pula bila berlari kencang begitu, maka tentunya akan menerbangkan debu-debu di sekitarnya. Kemudian fawasatna bihi jam'a,
dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Fawasat nabihi bin naq'i, dia masuk kawasan musuh, jam'a, kumpulan musuh, ay sirna wasatahu, masuk di tengah-tengah kumpulan musuh. Jadi itulah gambaran kekuatan kuda-kuda yang digunakan dalam jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini beberapa pengajaran yang kita boleh ambil sebenarnya. Satunya, ia membangkitkan semangat jiwa di kalangan orang mukmin untuk menentang musuh. Kuda ni sentiasa disebut dalam digunakan dalam peperangan, dalam jihad dan sebagainya. Dan dalam ayat Quran, dalam hadis banyak menyebut tentang kuda. Dalam ayat Al-Anfal, surah Al-Anfal ayat 8 contohnya, wa'iddu lahum ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa sahaja yang kamu sanggup, dan dari kuda-kuda, wa min ribatil khayl, dari kuda-kuda yang ditambat, turhibuna bihi aduwallah, yang dapat menggentarkan musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh kamu. Jadi dalam ayat itu juga disebut tentang min quwwati wa min ribatil khayl, daripada kuda-kuda. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengarahkan supaya orang Islam ni prepare, a'iddu, bersiap sedia sekadar kemampuan daripada kekuatan. Dan contoh yang diberikan wa min ribatil khayl, dan antaranya kuda-kuda yang ditambak untuk berperang. Artinya kuda ini tak dapat dipisahkan dalam peperangan jihad pada masa dahulu. Dan oleh kerana itu kedudukannya juga sangat special lah, sebab disebut dalam Quran, disebut dalam hadis Rasulullah SAW, dan ia juga menjadi satu sunnah Rasulullah SAW untuk berkuda. Jadi tiga ayat yang pertama ini dia memberi gambaran nak bangkitkan semangat jihad, semangat juang di kalangan orang Islam, nak menggalakkan umat Islam agar agar sentiasa menjadikan perjuangan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu perkara yang utama dalam hidupnya. Sebab apabila Allah Subhanahu Wa Taala berkosam, bersumpah dengan kuda perang, artinya sesuatu yang sangat besar. Manusia tak boleh. Kita manusia dilarang bersumpah selain dari nama Allah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah boleh bersumpah dengan apa sahaja yang dia mahu. Jadi bila Allah bersumpah dengan kuda yang berlari kencang dalam peperangan, maka ia menunjukkan satu perkara yang sangat besar kepada kita umat Islam. Kemudian ayat yang seterusnya, innal insana li rabbih lakanud. Mari selepas Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan kuda, bersumpah dengan keadaan kuda tadi yang cukup hebat dalam peperangan, kemudian baru mari nak ceritanya apa? Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Ini dipanggil jawab sumpah. Jadi tadi sumpah yang mula-mula tadi, wal adiyat falmu, itu sumpah. Ini jawab sumpahnya, innal insan li rabbih lakanud. Manusia sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Maksud ayat ini, maksud manusia ni lakafur ni, innal insan, maknanya insan yang kufur, li rabbih lakanud, dia akan lakafurun yajhadu ni'matahu ta'ala, kata Jalalain. Lakafurun li rabbih lakanud, dia kufur kepada Tuhannya, yajhadu ni'matahu, ingkarkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kufurkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perangai manusia. Dia maknanya suka bangkan, tak bersyukur kepada nikmat Allah, tak tunduk kepada hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat manusia, dan inilah yang nak digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sumpah-sumpah tadi ada akhirnya nak cerita tentang manusia tu pula. Manusia ini sangat ingkar kepada Tuhannya, dan kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat seterusnya, wa innahu ala zalika la syahid. Dan kalau kita tengok kepada al-insan, kita berhenti sekejap, tumpu kepada kalimah innal insan li rabbih lakanud. Kalimah lakanud ini para salafus salih
mentafsirkan kanut ini, ada yang mentafsirkan dengan haluk, sebuah salah. Ada yang mentafsirkan dengan jahud, yang mana engkar. Ada yang tafsirkan sebagai jahul, sangat jahil. Ada yang mentafsirkan dengan dengki, haqud, sangat dengki. Dan ada yang mentafsirkan dengan manu', enggam syukur nikmat. Dan jadi asal Kanada, asal kanut ini berkata Kanada yaknudu, kunudan. Jadi itu maksud asal kanut. Jadi semua makna-makna tadi, innal insan lakanut, manusia ini lakanut, maka ia bermaksud manusia ini jahil, manusia ini sangat dengki, manusia ini sangat ingkarkan kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perangai manusia yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan kuda tadi, Allah nak cerita, sebenarnya nak cerita tentang perangai manusia ni. Wa innahu ala zalika lasyahid. Dan sungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Jadi apa yang perangai manusia ni, yang kanut ini, sebenarnya itu juga disaksikan oleh manusia itu sendiri. Wa innahu ala zalika, ay ala kanudihi, di atas keingkaran itu, sifat kanut tadi, la syahidun. Maksudnya yashhadu ala nafsihi bisun'atihi. Manusia itu sendiri yang menyaksikan sifat dia memang begitu. Dengan perangai dia sendiri, dengan tingkah lakunya sendiri, menyaksikan itulah sifat manusia. Dalam satu hadis riwayat Ibn Abbas ada disebut, innal insana syahidun ala nafsihi annahu kanudun. Sungguhnya manusia menyaksikan sendiri akan sifat dia kanut, yang kufurkan kepada Allah, kufurkan kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang kita boleh perhatikan kepada perangai manusia pun. Ini dipanggil lisanul hal. Lisanul hal manusia itu sendiri. Kita tengok pun kita boleh nampak memang manusia ni sifatnya suka ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, suka ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya dia menjadi manusia yang tidak beriman kepada Allah di atas muka bumi ini. Kalau kita lihat dalam ayat ini nak cerita tentang syahidun ala nafsih ini, dia sendiri ala zalika la syahid, dia sendiri yang menyaksikan perbuatannya itu, yang confirm akan perbuatannya itu memang kanut. Dan ayat di surah Taubah ada sebut, maka lil musyrikin an ya'muru masajidallah syahidin ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Tidaklah pantas, tidak wajar orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka mengakui bahawa mereka sendiri kufur. Syahidin ala anfusihim bil kufr, mereka itu sendiri menyaksikan mereka itu adalah tindak tanduk, mereka itu sendiri menampakkan mereka itu adalah kufur. Jadi maknanya bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa innahu ala zalika la syahid, dan sungguh manusia menyaksikan sendiri yang sifat kanut tadi, memang kita boleh nampak memang manusia ini memang boleh kita tindak tanduk itu sendiri pun sudah dapat menggambarkan akan sifat manusia tadi. Kemudian ayat yang seterusnya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia sangat bakhil kerana cintanya kepada harta. Ini satu lagi sifat. Yang pertama, sifat manusia lakanut, innal insan li rabbih lakanut. Kemudian yang keduanya, lihubbil khairi lasyadid, cintakan kepada harta. Sungguhnya dia cinta kepada lihubbil khairi lasyadid, dan sungguh dia sangat bakhil kerana cintanya kepada harta. Ibn Katsir menyebutkan ada dua pandangan lah dalam ayat ini, iaitu manusia tu sangat cinta dan tamak kepada harta, dan yang kedua manusia menjadi bakhil kerana terlalu rakus kepada harta. Jadi itu huraian oleh Ibn Katsir tentang maksud wa innahu lihubbil khairi lasyadid, iaitu satunya manusia cinta dan tamak kepada harta, yang kedua manusia ni bakhil. Jadi beripung dua perkara yang besar lah. Antara manusia kasih kepada harta, lepas tu bakhil. Kasih kepada harta akan menjadikan manusia ini akan bekerja keras untuk mencari harta di atas dunia ini, dan bakhil membawa kepada manusia ini tidak akan berkongsi harta yang dikurniakan oleh Allah kepada dia dengan orang lain. Maka cukuplah untuk melengkapkan perangai manusia atas bumi ini, kanut satu, kemudian yang keduanya hubbul khair,
la syadid, sungka kepada harta itu, sangat-sangat suka kepada harta. Dalam ayat yang seterusnya, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada dalam kubur, wa hussila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada dalam dada, inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur, mana apabila apakah manusia itu tidak mengetahui apa yang dibangkitkan apa yang ada dalam kubur. Bu'sira ma fil qubur, maknanya orang mati dia akan dibangkit balik. Wa hussila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada dalam dada, maknanya dizahirkan, buyina wa ufriza, dizahirkan apa yang ada dalam dada. Al-qulub ma fis sudur, maknanya al-qulub sama ada dia beriman ataupun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala akan dizahirkan pada hari itu. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir, dan sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu amat maha mengetahui keadaan mereka. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Jadi makna orang itu Allah mereka itu akan diketahui, Allah akan tahu pada hari itu, mengetahui la khabir, sangat mengetahui apa yang ada, apa yang dilakukan oleh manusia pada hari itu. Jadi dan akan dibalas. Jadi surah ini ada 2-3 perkara lah. 3 perkara yang kita boleh ambil poinnya, pengajarannya. Satunya, sumpah Allah dengan kuda mujahidin. Sumpah Allah dengan kuda mujahidin. Kuda-kuda yang disebutkan di awal tadi, bahawa manusia ini kafurun, manusia ini kufur, jahurun, ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Maknanya Tuhan nak cerita sifat manusia yang kufur nikmat, yang ingkar kepada nikmat Allah, sehingga Tuhan mari dalam bentuk qasam, mari dalam bentuk sumpah untuk nak menjelaskan, nak menguatkan kepada manusia. Itulah sifat manusia, dan dia sendiri yang menyaksikan. Manusia itu sendiri menyaksikan sifat itu. Itu satu. Kemudian yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang gharizah yang ada pada manusia, gharizatul insan. Gharizah manusia ini yang suka, yang bersangatan kepada kekayaan dan harta. Yang disebut hubbil khair syadid. Itu gharizatul insan. Hak ni pun kita boleh nafi. Ini memang perangai manusia yang suka kepada harta. Kemudian yang ketiganya, Allah SWT menggalakkan supaya melakukan perkara baik dan beramal soleh yang dapat memberi manfaat kepada manusia ketika dia kembali kepada Allah SWT pada hari akhirat. Jadi itulah 3 pengajaran daripada surah ini. Surah yang sangat pendek, sangat ringkas, tetapi terkandung dalamnya makna yang sangat dalam, yang menceritakan tentang sifat manusia, yang mana sehingga Allah SWT bawa mari nak cerita sifat manusia ini dengan bentuk qasam, dalam bentuk sumpah untuk nak takkidkan lagi. Maka memang itulah perangai manusia, dan manusia ini pada akhirnya akan dibangkitkan di hari akhirat, dan ketika itu mereka itu akan diberi tahulah apa yang telah mereka itu ada lakukan di atas dunia ini. Apa yang disebut hussila ma fis sudur, itu hussila ma fis sudur maksudnya apa yang ada dalam dada mereka, yakni apa yang terdapat dalam hati mereka secara khusus. Kerana amalan anggota ni dia sekadar amalan hati. Kerana amalan anggota ni lain adalah sekadar mengikut apa yang ada dalam hati. Jadi kita sebut hussila ma fis sudur, hak sebenar apa yang ada dalam dada itu, hussila akan dihasilkan, akan ditonjolkan. Itu maksud hussila. Wahussila ma fis sudur, dibangkitkan dilahirkan apa yang ada dalam dada mereka itu. Hussila maksudnya daripada sifat iman dan juga sifat kufur yang ada itu akan dilahirkan pada hari akhirat. Jadi itulah secara kesimpulannya, sifat manusia ini adalah sifat yang suka kepada harta dan kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ini perlu disedarkan pada hari akhirat akan ditonjolkan balik apa yang ada dalam jiwa, dalam hati mereka itu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengetahui apa yang ada
hati mereka itu. Dan inilah yang boleh kita ambil pengajarannya. Mudah-mudahan dengan sedikit pengajaran yang ringkas daripada surah Al-Adiyat ini, kita dapat menjalani hidup di atas dunia ini sebagai seorang manusia yang baik, manusia yang sentiasa berjaga-jaga dengan sifat dirinya sendiri yang telah pun ditentukan oleh Allah SWT sebagai kanud, sebagai hubbul khair, suka kepada harta dan sebagainya. Kita boleh berhati-hati. Bila Tuhan pesan begitu, makna kita sebagai manusia, kita faham itulah sifat manusia dan kita boleh ambil langkah berjaga-jaga, langkah berhati-hati. Mudah-mudahan kita sentiasa berwaspada dengan harta dunia ini dan kita menjadi manusia yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu